Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Uh, jadi hari ini saya nak membincangkan ya ucapan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, yang juga lebih terkenal dengan nama Tok Mat Hassan ataupun Tok Mat ya. Seperti yang kita maklum, sekarang Perhimpunan Agung UMNO 2021 sedang berlangsung ya, dan saya nak sentuhlah ucapan Tok Mat Hassan ni dari sudut kandungan ucapan tersebut dan juga penerimaan perwakilan ya terhadap ucapan dia. Okey. Jadi Tok Mat Hassan, saya dah ceritakan, dia adalah salah seorang yang telah dipertimbangkan oleh kluster mahkamah untuk menjadi calon simpanan ya Perdana Menteri andai kata Parlimen dibubarkan. Dan benda ni dari tahun lepas saya dah bongkarkan. Baru-baru ni saya bongkarkan, anda boleh rujuk di YouTube Regi J. Siritaudin ya, bahawasanya dalam ada kluster mahkamah dengan Kem Anwar ni ada satu persefahaman longgar ya, andai kata lepas PRU 15 Barisan Nasional dan PH tak berjaya bentuk kerajaan secara berasingan, mereka mungkin pertimbangkan bentuk satu kerjasama ya, untuk cuba membentuk kerajaan. Dan jika PH dapat lebih kerusi, maka PH akan tetapkan calon PM. Jika BN dapat lebih kerusi, maka BN akan tetapkan calon PM. Dan calon PM UMNO ni ialah kluster mahkamah ni ialah Datuk Seri Najib Razak. Tetapi andai kata ada masalah, Najib tak boleh bertanding sebab SPR tak bagi, maka saya dah bongkar beberapa kali lah dari tahun lepas lagi, mereka sedang membincangkan sebelum PAU sama ada nak letak Muhammad Hassan sebagai calon PM bagi Barisan Nasional, dengan syarat Muhammad Hassan bertanding di kerusi Parlimen dan menang. Dan saya difahamkan benda ni sebenarnya sudah diputuskan. Jadi pemilihan calon pertama kluster mahkamah adalah Najib, tapi jika ada masalah, calon kedua adalah Muhammad Hassan, Tok Mat Hassan. Jadi Mat Hassan pun dah membuat ucapan, dan kita lihat intipati ucapan dia tu adalah ke arah mengadakan pilihan raya umum secepat mungkin. Dan kalau kita lihat nada dia dan kita lihat kandungan dia, dia seolah-olah, malah bukan seolah-olah, tetapi dia secara terus mempelekeh lah, nampaknya mempelekeh MOU dan beritahu bahawa MOU ni tidak boleh menjamin kestabilan. Jadi nampaknya dia ke arah adakan pilihan raya sebelum MOU tamat. Dan ini sejajar dengan apa yang saya beritahu, iaitu pilihan raya, kluster mahkamah ingin pilihan raya secepat mungkin, di mana Parlimen dibubarkan sama ada bulan April atau selewat-lewatnya bulan Mei. Itu yang kluster mahkamah mahu. Dan kalau anda lihat semalam saya bongkarkan bahawa sebenarnya kluster mahkamah sudah tetapkan dalam satu mesyuarat rahsia bahawa sebab mereka nak tekankan pilihan raya ialah sebab PRN Johor telah menonjolkan bahawa rakyat ingin kestabilan politik dahulu, dan benda-benda lain cerita kemudian. Jadi rakyat yang tercari-cari alternatif tidak melihat satu gabungan yang boleh meyakinkan mereka bahawa gabungan itu boleh membawa kestabilan ya. Ini saya cerita selain daripada Pakatan Harapan lah. Okey, itu satu. Dan kedua, mereka juga nampak menerusi PRN Johor bahawa parti-parti alternatif
yang ada potensi untuk bentuk kuasa ketiga selain daripada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan, ya, tidak tidak ada kesefahaman, dan juga mereka lihat disebabkan pergolakan yang berlaku di dalam Pakatan Harapan dan juga parti-parti lain, tidak ada wow factor. So semuanya ni mendorong mereka untuk menggunakan pentas PAU untuk menekan pilihan raya diawalkan. Dan menerusi ucapan Muhammad Hassan, nyata apa yang saya beritahu adalah tepat, ya. Semalam anda rujuklah live saya di YouTube Regi J. Siri Taudin. Jadi tepat, Muhammad Hassan sendiri menekankan, ataupun ada ucapan-ucapan, ya, saya lupa siapa yang ucap, menekankan tidak ada kesepakatan di dalam pembangkang dan perlu diambil kesempatan ini untuk mencetus pilihan raya umum. Saya dah beritahu, BN prestasi dia, kalau kita kira betul-betul, kita guna logik, kita guna unjuran-unjuran yang sesuai, ya, peratus keluar mengundi rendah, kita lihat undi popular BN, jadi kita buat unjuran jika peratus yang keluar mengundi tinggi, kita akan lihat sebenarnya dari PRU14 prestasi BN sebenarnya menurun, dijangka menurun. Tetapi dari sudut undi popular memang akan menurun jika peratus yang keluar mengundi ramai. Tetapi disebabkan ketidaksepakatan dalam pembangkang dan juga kegagalan parti-parti alternatif mewujudkan satu blok ketiga, jadi ramai yang tidak keluar mengundi, dan ini akan menjurus kepada satu keadaan di mana biar undi popular BN menjunam sekalipun, tidak mustahil BN boleh menang. Okay? So benda ni sebenarnya tidak disebut oleh Muhammad Hassan, tetapi mereka sedar bahawa tidak ada kesepakatan dan peluang ini perlu digunakan. Bermaksud Barisan Nasional memang bercadang untuk mencetuskan pilihan raya awal supaya mereka boleh menang atas kegagalan blok ketiga diwujudkan dan kecelaruan dalam pembangkang. Okey. Tetapi dalam ucapan Muhammad Hassan ni, nampaknya Muhammad Hassan telah menikam UMNO secara tidak langsung, tanpa disedari. Ya, sebab pertama sekali dalam ucapan Muhammad Hassan, beliau berkata bahawa tidak pernah ada situasi di dalam negara ini di mana kerajaan kerajaan yang berkuasa ni, yang mentadbir ni, tidak melalui proses, tidak diterbitkan menerusi proses pilihan raya yang demokratik. Maknanya Muhammad Hassan tanpa disedari telah mengaku bahawa Barisan Nasional sebenarnya merampas kerajaan menerusi pintu belakang. Jadi saya nampak dia sama ada sebab dalam keadaan dia excited, ya, beremosi, dia lupa bahawa dia sebenarnya membuat pengakuan ni, dia lupa untuk berhati-hati, ya. Dia tidak mengolah ayat dia dengan betul. Jadi secara terbuka dia telah mengaku bahawa secara tidak demokratik Barisan Nasional telah merampas kerajaan menerusi pintu belakang. Itu satu. Jadi apabila Muhammad Hassan membuat kenyataan sebegini dalam pada prestasi BN menurun, ini sebenarnya memberitahu rakyat kita memang mengaku kita rampas kerajaan menerusi pintu belakang. Jadi inilah alasannya kita nak pilihan raya, untuk mendapatkan mandat rakyat supaya kita mentadbir dengan cara yang betul. Maknanya sekarang ni tak betul. Ini seolah-olah menikam parti sendiri. Dan rakyat sedang mendengar. Dan sudah pasti satu persoalan yang timbul, jika anda dah sedar anda secara tidak demokratik merampas kerajaan menerusi pintu belakang, jadi mengapa anda melakukannya? Ya, mengapa anda tidak memperbetulkannya dengan cuba memberi balik kepada pihak yang berkaitan? Tetapi itu pun sukarlah, sebab sekarang kita lihat peringkat PPBM duk ada bersama dalam kerajaan dan sebagainya, dan pembangkang bercelaru, nak beri balik kat siapa? Itu pun satu faktor lah. Okey, itu satu. Dan kedua, Muhammad Hassan sebenarnya telah mengkritik kerajaan dia sendiri.
Dia kata prestasi kerajaan tidak meyakinkan. Dia cerita pasal kerajaan apa? Kerajaan ini adalah kerajaan UMNO. Ini adalah menerusi pengakuan Ismail Sabri sendiri. Dan saya dah beritahu berulang kali. Kalau dulu Najib kata kerajaan yang lepas adalah kerajaan Perikatan Nasional sebab Perdana Menteri dia dari Perikatan Nasional. Itu logik Najib lah. Logik tu cacat, tapi itu yang Najib kata. Tak apa, kita terima. Jadi ikut logik Najib, sekarang ni adalah kerajaan Barisan Nasional atau kerajaan UMNO. Sebab Perdana Menteri adalah Perdana Menteri UMNO. Dan Perdana Menteri lah ni adalah Perdana Menteri yang dicalonkan oleh Najib dan Zahid sendiri. Jadi Mak Hassan sebenarnya, dan Mak Hassan sendiri setuju. Jadi Mak Hassan sebenarnya cerita kerajaan apa? Kerajaan sendirilah. Sekarang ni yang gagal adalah kerajaan UMNO. Ismail Sabri pun mengaku ini kerajaan UMNO. Ya. Jadi kalau Mak Hassan kata prestasi kerajaan tidak meyakinkan, maknanya prestasi UMNO tidak meyakinkan. Jawatan-jawatan penting, keputusan-keputusan penting semuanya UMNO. Ya. Menteri Kesihatan UMNO. Satu krisis yang terbesar dalam negara ni sekarang ialah krisis kesihatan. Menteri dia UMNO. So ini sebenarnya telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan perwakilan, bukan semua tetapi ramai, dan juga di kalangan pemimpin-pemimpin bahagian cawangan dan menteri-menteri. Sebabnya Mak Hassan ni cakap seolah-olah dia dalam kerajaan. Sebenarnya Mak Hassan, kluster mahkamah, Zahid, Najib dan sebagainya bukan orang kerajaan, mereka orang luar. Jadi bila mereka bercakap ni seolah-olah mereka lebih tahu berkenaan dengan kerajaan ni, ini dah silap. Sepatutnya panggil orang-orang kerajaan yang juga merupakan ahli-ahli UMNO untuk berbincang isu-isu kerajaan, bukan mendahului mereka. Sebab jawatan Mak Hassan penting dalam UMNO. Jawatan Mak Hassan tidak bermakna dari sudut perlembagaan di dalam kerajaan. Sebab babak-babak kerajaan ni, pelantikan Perdana Menteri, Kabinet dan sebagainya, perlembagaan, persekutuan buta parti. Parti tidak boleh mengatasi Perdana Menteri, menteri-menteri. Ya? Walaupun menteri-menteri itu dari parti berkenaan. Jadi menteri duk ada sana, suruh dia orang bincang lah. Bukannya Mak Hassan bincang bagi mereka. Itu satu penghinaan. Jadi ini telah menimbulkan keretakan dalam keretakan yang dah sedia ada dalam UMNO. Jadi nampaknya Mak Hassan ni kurang cerdik dalam bercakap. Itu satu. Kedua, Mak Hassan sebenarnya mendapat tentangan dalam soal pilihan raya ni. Sebab ramai dalam bahagian-bahagian, bukan semua tapi ramai dalam bahagian-bahagian UMNO, pemimpin bahagian dan juga kepimpinan pusat yang duduk sebagai menteri, mereka berkata benda ni sebenarnya tak patut dibincang dalam PAU. Seolah-olah PAU ni adalah wakil kerajaan. Kalau dulu-dulu Perdana Menteri adalah Presiden UMNO, tapi sekarang dah berubah. Jadi benda ni sepatutnya tidak dibincang dalam PAU. Tapi dari awal saya dah beritahu benda ni memang akan dibincang dalam PAU, dan nampaknya saya betul. Sebab saya kata Zahid akan guna PAU sebagai pentas untuk mendapatkan mandat dari rakyat bila harus parlimen dibubarkan. Mereka dah tak kisah, mereka nak langgar je. Sebab mereka terdesak nak adakan pilihan raya awal, sebab kluster mahkamah nak jaga tengkuk. So apa pun nampaknya ada tidak dapat sambutan yang diharapkan lah daripada kesemua perwakilan. Memang ada yang setuju dengan Mak Hassan, ada yang tidak setuju, ada yang tertanya-tanya. Daripada sahabat-sahabat saya yang saya kenal yang sedang menghadiri, sumber lah dari UMNO beritahu, ada perwakilan tertanya-tanya siapa Muhammad Hassan nak bincang benda-benda ni. Ya. Dan bagaimana Muhammad Hassan boleh mengaku secara tanpa disedari, boleh mengakulah bahawa Barisan Nasional menubuhkan kerajaan bukan menerusi proses pilihan raya demokratik, tetapi menerusi pintu belakang, merampas kerajaan. Jadi Muhammad Hassan sebenarnya telah mengaku. Jadi mereka tertanya-tanya, macam mana Muhammad Hassan rangka ucapan dia?
Dan kerajaan mana yang dia kutuk? Sebab kalau kutuk kerajaan lah ni, ini adalah kerajaan UMNO. So jadi fikirkanlah, dan jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Okey. Baik, sementara menunggu, jangan lupa saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang tajuk, dan pastikan anda baca artikel berkenaan, sertai saluran Telegram saya, saluran Regi J. Siri Takdin. Sentiasa layari thethirdforce.net untuk perkembangan politik terkini, dan rujuk live semalam yang live terakhir di YouTube Regi J. Siri Takdin. Jadi ada soalan tak? Berkenaan PAU ke atau benda lain pun tak apa. Husin Hassan, pemimpin bahagian semua dibela oleh Najib dan Zahid. Cash is king. Sebab itu Najib dan Zahid masih kuat dalam UMNO. Ini satu kesilapan. Kalau nak kata Najib dan Zahid kuat dalam UMNO, pertama sekali berdasarkan maklumat, mereka bukan kuat. Mereka hanya ada sokongan di sekitar 30%. Tetapi apa pun, kalau nak kata kuat, mereka perlu laksanakan pemilihan UMNO ikut jadual. Apabila mereka melengahkan pemilihan UMNO, itu adalah petanda ketakutan. Selagi tidak ada pemilihan UMNO, kita tak tahu sama ada Zahid dan Najib kuat. Zahid malah dalam MKT yang dulu berada di dalam genggaman dia, kini ada masalah untuk mendapatkan persetujuan seluruh ahli MKT bahawa pilihan raya perlu disegerakan sebelum tamat MOU. Jadi tidak benar. Zack, okey, jap Maliki Mikael, Selangor dan Negeri Sembilan tak nak bubarkan parlimen. Kalau semua negeri yang diperintah oleh pembangkang menolak PRU, mungkin tiada PRU? Tidak. Tidak. Bila you kata Selangor dan Negeri Sembilan tak nak bubarkan parlimen, itu saya rasa terkhilaf sikit. Mereka tidak ingin bubarkan DUN masing-masing. Because lazimnya di negara ni, bila PRU, parlimen dibubarkan, serentak semua negeri akan bubarkan DUN masing-masing. Sebab dulu-dulu BN berkuasa dan hampir semua negeri dipegang oleh BN. Tetapi itu tidak semestinya dilakukan. Bila parlimen dibubarkan, jika negeri-negeri yang DUN dia masih belum sampai tempoh matang, mereka boleh tunggu, dan lazimnya mereka akan ikut. Tetapi sebenarnya tempoh matang banyak DUN ni, hampir kesemua DUN ni adalah tahun depan. Hampir sama dengan PRU, tempoh tamat parlimen. Jadi kalau parlimen dibubarkan, tak semestinya semua DUN bubar, semua negeri bubar DUN masing-masing. Jadi mungkin pembangkang tidak akan bubar DUN masing-masing, dan PAS pun dah beri tahu bahawa dia tidak ingin bubarkan DUN Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Jadi itu tak ada kaitan dengan PRU lah. Kalau peringkat pusat, dia orang nak bubar parlimen, bubar lah. Ya. Zabli, Mak Hassan terlupa yang ahli UMNO ada dalam kerajaan dah tu. Ya. Ucapan Mak Hassan secara dasarnya tak masuk akal. Bagaimana dia boleh menyampaikan kata-kata sedemikian, sedangkan menteri-menteri UMNO duduk ada dalam persidangan, dan sepatutnya mereka lah yang diamanahkan tugas untuk bercakap berkenaan isu-isu kerajaan yang perlu diketahui oleh parti dan di mana perlulah. Ya. Bukan dia cakap seolah-olah dia orang kerajaan. Jadi dah jadi cacat, dan ini hanya akan menimbulkan ketegangan. So, saya rasa diplomasi dan kebijaksanaan Mak Hassan di situ dah gagal sikit. Okey. Dan sudah nampak UMNO berpecah dari sudut persetujuan motif diadakan pilihan raya ni, nampak sangat berpecah. Nampak sangat berpecah. Dan ada pihak yang setuju dengan Mak Hassan, ada pihak yang tanya mengapa isu pilihan raya dibincangkan dalam parti, dalam PAU, bukannya dibincangkan dalam kerajaan oleh menteri-menteri UMNO. So pelbagai pendapat yang bercanggah. Itu menurut sumber
bisikan-bisikan perwakilan, dan sudah pasti ini menimbulkan masalah jika ada sesiapa dari kalangan menteri yang bercakap kelak lah. So saya rasa tak bijak lah Muhammad Hassan ni. Sabia Rafa, Tok Mat pro Najib, elok parti pembangkang bergabung secepat mungkin. Itu saya tak nak komen lah, tapi ya, Tok Mat bukan hanya bonek pro Najib. Nak kata pro Najib susah. Saya masih ingat selepas PRU 14, dia memang pro Najib, itu betul lah, tapi saya masih ingat sebenarnya Kem Najib ni, ini pembongkaran lah. Kem Najib ni ada merancang satu usaha rahsia di mana perjumpaan diadakan oleh pihak-pihak tertentu dalam Kem Najib dengan Tok Mat Hassan, kerana Tok Mat Hassan diberi tugas, ya, ini pendedahan ni, saya rasa tak pernah didedahkan, diberi tugas untuk pergi berjumpa dengan Datuk Seri Zaid Amidi. Arahan dari Kem Najib ni, arahan dari Najib, Rosmah apa semua ni, untuk berjumpa dengan orang-orang Najib, beri tugas kepada Muhammad Hassan untuk berjumpa dengan Zahid dan meminta Zahid memberi Zahid tempoh tertentu di mana Zahid perlu letak jawatan supaya Najib boleh kembali jadi Presiden UMNO. So Tok Mat Hassan pada ketika itu mereka beri tugas tu lah, tapi akhirnya saya rasa benda tu tak tercapai, misi tu tak tercapai. Tapi itulah, macam boneka lah saya lihat, ya. Wan bin Din, ada apa-apa khabar tentang Muhyiddin tak? Sebab baru sebentar tadi terbaca kat Facebook orang kuat Tun, ini ayat dia. Sekejap, ayat apa tu? Tun M telah menasihatkan pemimpin bersatu supaya jangan keluar dari Pakatan Harapan. Degil kononnya nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam. Akhirnya datang menyembah Tun, minta bantuan mahu berkuasa semula. Bagi saya tiada siapa yang layak untuk pulihkan pentadbiran dan kewangan negara melainkan Tun Najib the Legend. Adakah Muhyiddin dah datang jumpa Tun? Saya tak tahu. Kalau ada baru-baru ni dia datang jumpa, saya tak tahu. Dan saya tak tahulah orang kuat Tun yang mana yang kamu maksudkan, tetapi saya tak tahu. Saya betul-betul dalam gelap banyak perkara. Okay. Dan saya rasa saya tak nak ambil tahu. Abdullah Sani Muhammad Yusof, Ketua Pemuda dan Puteri menyokong kuat kluster makam. Tapi saudara Wan bin Din, sebagai pendukung perjuangan Tun Mahathir, kenyataan bahawa yang boleh perbetulkan keadaan adalah Tun Mahathir the Legend itu tepat. There is only one man who has the acumen to resolve this issue, and that is none other than Tun. And I think Tun is very clear about, tanpa berjumpa dengan dia, tanpa berbicara dengan dia, is very clear about what is needed to resolve the problem. Tapi Tun seorang, dia tak boleh buat semua. Dia perlu macam jentera di sekeliling dia. Yang saya nampak kat situlah masalah dia, ya. Ketua Pemuda dan Puteri menyokong kuat kluster makam. Oh, sudah pasti Ashraf ni, Ashraf macam ni. Sekejap ya, saya tunjuk. Itulah Ashraf. Puteri pun sama. Sudah pasti ya. Macam menyembah kluster mahkamah pasti. Muhammad Radi Mahmud, Mat Hassan boneka kluster mahkamah. Betul lah tu. Dan saya pun baru dedah, ya. Memang tidak lama selepas PRU ni berlaku, 14 berlaku satu usaha dalaman oleh Kem Najib ni untuk cantas Zahid, dan sebenarnya ada perbincangan dengan Tok Mat Hassan
untuk pergi berjumpa dengan Zahid untuk minta Zahid letak jawatan, tapi saya rasa benda tu akhirnya misi tu tidak tercapai. Saya tak pastilah kalau betul-betul Tok Mat Hassan jumpa ke tidak. Muhammad, tapi perancangan tu memang sah ada. Muhammad Manuke, keadaan ekonomi negara statik dan pelabur lari hasil perniagaan hasil penangan kerajaan 22 bulan dan 17 bulan. Mana wajar parlimen bubar supaya semua parti termasuk pejuang dapat memang wajar supaya dapat peluang untuk bentuk kerajaan stabil. Maliki Mikhail, ada 5 pihak di UMNO. Bolehkah sebahagian akan menentang PRU? Memang sebahagian sedang menentang PRU. Memang itu betul. Muhammad Zaini ni Laskar lah. Khairi Gopeng, jadi bomo lagi bagus. Sebenarnya saya baru masuk aplikasi untuk jadi bomo, tapi tak tahulah, sedang dipertimbangkan. Kelayakan semua saya dah serah. Jadi saya membuat permintaan untuk jadi bomo, tetapi tak tahulah, tengok sama ada akan diluluskan ke tidak. Terima kasih ya Khairi. Fizi Halisah, adakah dalaman PAS bergolak? Dalaman PAS tu saya rasa saya tak payah komen, anda rujuk media pun anda sudah tahulah bergolak ya. Itu saya rasa terang lagi bersuluh lah. So mereka memang bergolak lah. Poji Danish, terbaik pembangkang bergabung, jangan masuk UMNO, tapi tak payah PKR lah. PKR ni boleh main jauh-jauh. KB Lim, kuasa ketiga pejuang ada di mana dalam PRN Johor? Yang tu kena tanya pejuang. Maliki Mikhail, rakyat mesti tak keluar PRU kerana kalau mereka tak keluar yang rugi rakyat sahaja. Sebenarnya apa pun saya dah beritahu, apa pun parti-parti alternatif ini buat, malah walaupun menubuhkan gabungan, tetapi jika mereka tak melakukan dengan betul dan tidak ada wow factor dan tidak ada perkara-perkara tertentu yang dilakukan, ini tidak akan diterjemah sebagai keyakinan kepada rakyat bahawa mereka boleh sah membawa kestabilan dan tidak ada ulangan isu yang berlaku dengan PH, dan ramai tidak akan keluar mengundi. Ini yang saya dah nampak lah. Okey, saya ambil beberapa lagi. Faizul Iz Reza, bagus pembangkang bergabung, lagi huru hara lah, gabung lagi cepat. I don't know what you mean by that. Mi Pedude, bos rayu kat Tun bertahan Langkawi, jangan lari dari medan perang. Jangan kata Tun lari dari medan perang. You cuba cari, bagi saya seorang berumur 90 tahun 97 tahun yang berjuang macam dia. Kamu muda, jangan pelekeh orang yang, dan maaf ya, awak bukan pelekeh, tapi jangan kata begitu kepada orang yang memang ada tidak dapat melawan faktor usia. Tetapi apa pun, saya berpendapat bahawa Tun harus bertanding. Kerja, ramai boleh bantu dia melakukan kerja, ramai yang sanggup melakukannya tanpa mengharap apa-apa. Yang ni saya mendukung perjuangan Tun tanpa mengharapkan apa-apa. Tun don't have to worry. Ada orang selagi mereka mampu, mereka akan cuba ya. Mereka tak payah harapkan apa-apa. Okey. Okey, saya terus ke bawah. Hashim Abdullah, rakan baru PRU 15 PH dan BN dan muda bergabung boleh ke berlaku? Saya tak ada. PH don't have hope. PH don't have hope. Tak benda ni semua saya tak nak komen lah. Tapi PH bagi saya don't have hope.
Jajaran baru Chris pejuang warisan amanah di AP muda tak cukup. Jeffrey Rigi, politik Malaysia carca merbah. Semua ahli politik nakkan laba untuk diri keluarga dan kroni. Itu betul. Khalid Al-Walid, saya dah beri tugas pada Kak Long 7E untuk bincang dengan Najib dan saya Hamidi. Din Mahat, Perpaduan Nasional dan atau Magiran usul tun terbaik. Betul, setuju. Maliki Milkail, yes, we must always respect Tun. For 97 years, he's still interested in the country. Ya, betul. Kamal Zairuddin Shah Omardin, salam perjuangan yang belum. Terima kasih Kamal. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Jadi ada ramai minta saya ulas pelbagai benda, dan saya ada yang saya dah ulas, ada yang saya tunggu sebab saya tak suka benda baru berlaku terus ulas, tak ada. Saya pun ada banyak benda saya perhati, dan kita terus berjuang demi kebenaran, dan sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.